warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Kita mulakan kuliah kita pada malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana diberi peluang untuk bersama-sama lagi pada malam ni. Terima kasih pihak pengurusan Masjid Salahuddin Al-Ayyubi. InsyaAllah pada malam ni saya akan berkongsi dengan tuan-tuan isi kandungan ceramah yang saya sampaikan ketika sambutan Maulidur Rasul hari tu. Walaupun bulan Rabiul Awal dah berlalu, tapi bagi saya dan kita semua sayugia mengambil pengajaran daripada apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam memerangi golongan-golongan yang melakukan perkara-perkara syirik dan khurafat. Baru-baru ni kita dihebohkan dengan kumpulan GISB, dan kumpulan ini telah pun difatwakan sesat kerana pelbagai amalan-amalan khurafat. Saya juga ditugaskan oleh Jaib untuk meneliti barang-barang seperti janggut, rambut, gambar, pening juga kepala pegang benda-benda macam tu tuan-tuan. Jadi kita tidak menolak bahawa perkara-perkara ni ada berlaku dalam masyarakat kita, dan agak sukar untuk dibezakan pada hari ini kerana golongan ini pandai bertopengkan agama. Jadi tajuk saya kuliah pada malam ni, kalau ikut poster, kenali uskun, jauhi uskun. Tapi lebih kurang tak sama tajuk macam ni, iaitu Nabi Muhammad SAW memerangi golongan kahin. Kahin ni adalah golongan bomoh, pawang dan dukun. Baik, saya mulakan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana saya rasa tuan-tuan dah biasa dengar hadis ni. Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Sesiapa yang mendatangi, bertemu, bertanya, minta panduan daripada kahin atau arraf. Diistilahkan kahin atau arraf ni seperti golongan pawang, dukun, dan bila bertemu dengan orang tu, dia percaya apa yang dikatakan oleh kahin itu, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu masalah kita ialah ramai di antara kita yang alhamdulillah tidak meninggalkan solat berjemaah, sentiasa melakukan ibadah-ibadah, tapi ada sebahagian daripada kita yang saya dapati melalui pengalaman saya bertemu dengan pesakit-pesakit ini, mereka tak sedar mereka telah terjebak ke dalam hadis ni. Maknanya mereka mendatangi golongan arraf atau kahin, dan mereka bertanya kepada arraf dan kahin, dan mereka percaya. Jadi ibadat mereka selama ini Allah tak terima, sebab telah dikira kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kalau saya sebut pawang, dukun, bomoh, tuan-tuan mungkin mudah faham. Tapi masalah sekarang ni ada satu istilah yang mula dipopularkan di Nusantara ni, itu golongan uskun. Uskun ni kalau tuan-tuan tengok macam gambar ni kan, gaya dia berjubah, berserban, menggunakan tasbih dan sebagainya, memang perwatakan seorang ustaz. Tapi bila kaedah rawatan yang digunakan, kaedah perdukunan. Sebab itu istilah ni orang panggil uskun, ustaz dukun.
Jadi istilah ustaz dukun ni telah mula pun menarik perhatian masyarakat di di semenanjung Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, Indonesia, telah pun popular istilah ini. Jadi kalau kita nak sekarang ni kalau kita nak tujukan suatu perbuatan oleh seorang pengamal yang mendakwa rawatan Islam tapi menggunakan kaedah dukun, maka ini dipanggil golongan uskun. Baik tuan-tuan, nak mudah cerita, kita kenalilah tanda-tanda seorang ni uskun. Sebab benda ni bukan sedikit tuan-tuan. Kalau baru ni di Kampung Padang ada seorang perempuan, dia cerita pada saya, dia jumpa seorang tukang urut perempuan muslimah. Gaya macam ustazah, dia kata. Bila dipanggil ustazah kot, saya rasa dia diurut oleh wanita ni. Urutnya untuk tujuan lenguh-lenguh badan, nak bagi badan tu pulih balik. Jadi sambil urut ni, ustazah ni cakap pada perempuan ni, seorang bukan biasa, pensyarah di UMP juga. Dia kata, awak ni macam kena buatan orang. Dia urut sambil urut, dia kata, awak ni kena buatan orang ni. Jadi pensyarah ni macam agak terkejut lah. Kenapa, apa sebab dia ni kena buatan orang. Jadi selang beberapa hari dia jumpa saya dekat UMP. Dia kata, doktor, baru ni saya jumpa seorang ustazah, dia urut saya. Saya kata, saya fikir tu ustazah sebab gaya cara dia baca Quran sambil urut. Sambil urut, dia kata saya kena buatan orang. Saya kata, doktor, tu bukan ustazah, itu uskun. Itu uskun. Dia kata, apa itu uskun? Ustazah dukun. Sebab apa? Ada salah satu daripada tiga tanda. Jadi tuan-tuan, lepas ni kalau tuan-tuan bertemu dengan seseorang yang mengaku pengamal perubatan Islam tapi mengamalkan ataupun ada salah satu daripada tiga ciri ini, ketahuilah itu bukan perawat yang patut syar'i, tapi mempunyai tanda-tanda amalan daripada dukun. Okey, yang pertama sekali ialah berkebolehan meramal sesuatu yang gaib. Itu yang pertama. Yang kedua, berkebolehan mengambil atau membawa sesuatu yang gaib atau yang jauh. Dan yang ketiga, mengenakan syarat yang pelik dan tidak munasabah. Kita bagi satu demi satu. Yang pertama sekali ialah berkebolehan meramal sesuatu yang gaib. Biasanya antara tanda paling jelas pada seorang uskun ini ialah dia boleh menceritakan sesuatu yang tak ada depan mata. Dia tengok kita, dia boleh cerita A sampai Z pasal diri kita. Dia boleh tilik lagi kita ni kena buatan orang ke, kat mana barang tu ditanam, dia boleh tahu. Sebab kenapa saya katakan demikian? Berdasarkan apa yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ahkamil Quran. Ini Imam Syafi'i cerita tentang orang yang ketika itu dia boleh nampak jin. Bila orang datang nak merawat pada dia scan, dia kata, kau ni contoh Haji Ali Haji Ali pada Haji kat belakang tu ada 3 ekor jin. Bukan sahar tak masuk ni yang dia nampak benda gaib ni. Dia kata atas belakang Haji ada 3 ekor jin. Dekat rumah tu dekat pagar tu, kalau Haji masuk rasa berat kaki, sebenarnya ada 2 ekor lagi selalu duk tarik. Jadi dia nampak benda yang pelik-pelik, yang gaib. Maka Imam Syafi'i kata, man za'ama min ahli al-adalah annahu yaral jinna abtalat syahadatuhu. Sesiapa yang mendakwa dia dapat melihat jin, maka batal syahadah dia, maksudnya batal penyaksian dia. Jangan percaya apa yang dia cakap, sebab orang tu sebenarnya berbohong. Lianna Allah azza wa jalla yaqul, kerana Allah Taala berfirman, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin syaitan itu dia melihat kamu bersama-sama dengan puak-puaknya dari tempat yang kamu tak dapat lihat mereka. Jadi Imam Syafi'i kata sebenarnya hukum asas dalam pandangan normal seorang manusia, dia tak akan dapat melihat benda yang gaib. Apa yang zahir depan mata, itu yang dilihat. Ataupun kalau ada bantuan teknologi seperti CCTV, dia boleh nampak benda yang jauh daripada pandangan kita. Tapi bagi kebiasaannya, orang macam kita tak akan nampak benda-benda pelik, benda-benda makhluk halus. Jadi kalau ada orang mengaku dia dapat melihat perkara ni, itu salah satu tandanya dia mempunyai sama ada perdampingan daripada makhluk demikian atau bantuan daripada makhluk tersebut. Zahirnya ialah kalau kita nak lihat bintang di langit,
kita perlukan bantuan teleskop, mana ada kanta bantuan nak tengok makhluk kuman yang halus, kita perlukan bantuan mikroskop, kanta juga. Maka begitu juga nak lihat alam jin, kena ada kanta dia, itu jinskop. Jinskop ni tuan-tuan boleh dapat dengan cara apa? Tuan-tuan kena amal lah ayat-ayat tertentu, puja makhluk ni datang pada tuan-tuan, dia bantu tuan-tuan, tuan-tuan boleh nampak alam tu. Jadi sebab itu, kalau tuan-tuan jumpa seorang yang mengaku dia perawat Islam, tapi boleh meramal, menilik perkara-perkara gaib, perkara-perkara yang tak jelas pada pandangan mata, boleh nampak jin dan sebagainya, maka ketahuilah dia ni bohong. Sama ada dia bohong, sengaja dia bohong, ataupun memang dia ada perdampingan dengan makhluk yang gaib itu. Saya pernah cerita pada tuan-tuan tentang kisah Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Cerita macam mana dia dedahkan seorang lelaki ni, dia memang kebolehannya dia boleh nampak benda-benda gaib. Dia boleh baca hati orang, dia boleh baca fikiran orang. Lalu dalam kitab Majmu'ul Fatawa, Ibn Taymiyah cerita kisah ni, iaitu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni seorang panglima perang tentera Bani Umayyah. Dia ni sangat garang, ganas. Jadi satu hari dia panggil seorang lelaki yang mana lelaki itu dia mendakwa dia memang punya kebolehan boleh baca hati orang, baca fikiran orang. Lalu bila masuk dalam istana tu, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tanya, kamu ke lelaki yang mendakwa tahu semua benda gaib ni, kasyaf ni? Kata lelaki tu, betul, aku tahu. Lalu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ambil batu kerikil di sebelah kanan dia. Bila ambil batu kerikil, dia bilang ada dalam 13 biji batu. Maka dia tanya pada lelaki tadi, sekarang kalau betul kamu kasyaf, bagi tahu berapa biji batu dalam genggaman aku. Lalu lelaki tu cakap ada 13 biji. Tepat. Kemudian Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi letak batu tu, beliau ambil batu di sebelah kiri. Bila ambil batu sebelah kiri, tak bilang, dia tak bilang. Dia terus tanya, sekarang bagi tahu aku berapa biji batu dalam tangan aku ni. Lelaki tadi diam, terpinga-pinga, dan akhirnya dia kata, aku tak tahu berapa. Lalu Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tanya, macam mana kali pertama aku ambil batu kau tahu, kali kedua kau tak tahu? Dia kata, aku buka rahsianya. Yang pertama, ketika tuan ambil batu di sebelah kanan itu, tuan bilang korin yang ada pada tuan memberitahu korin aku. Jadi sebab itulah aku boleh tahu berapa biji batu dalam tangan tuan. Tapi kali kedua tuan ambil batu tak bilang, maka korin yang ada pada tuan tak tahu berapa jumlah, dia tak boleh beritahu korin aku, maka aku pun tak tahu berapa jumlah batu. Jadi kata Ibn Taymiyah dalam kitab ni, sebenarnya kebanyakan orang yang mempunyai kebolehan melihat perkara gaib, tahu kasyaf-kasyaf ni, tahu baca fikiran orang, hati orang, sebenarnya mempunyai perdampingan dengan khadam, sama ada korin jin ke syaitan ke, wallahu alam. Tapi itulah konklusi bagi seorang yang mendakwa tahu benda-benda gaib. Jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan pergi jumpa perawat, dia tengok tuan-tuan, dia tahu dah Haji Jamal, Haji sebenarnya ada sakit ni kan, dulu dah pernah operation kan, betul tak? Haji dah buang kat sini kan. Saya tak tahu, saya teka je Haji. Saya teka je. Kalau betul tu kebetulan, itu bukan saya tahu Jadi kalau dia boleh cerita A sampai Z tentang diri kita tanpa dia bertanya, ketahuilah itu ciri pertama uskun. Itu yang pertama. Baik, ini contoh yang kita lihat dalam 2-3 bulan lepas, iaitu Allahyarham Zulfarhan yang dibunuh kerana percaya angkara bomoh. Dalam mahkamah, bomoh tu kata, saya perawat Islam, saya semayang hajat. Masa semayang hajat, saya nampak nama Zulfarhan naik. Jadi kes ni menimbulkan kemarahan netizen lah, sebab apa yang dibuat itu bukanlah ciri-ciri rawatan Islam. Tidak ada unsur tilik menilik dalam rawatan Islam. Baik. Yang kedua, ciri kedua seorang uskun, walaupun tuan-tuan nampak dia pakai serban jubah ke, tapi kalau dia mempunyai kebolehan membawa barang yang gaib, ataupun dia tarik barang dari jauh, maka ketahuilah itu antara contoh uskun. Saya pernah cerita dari tuan-tuan dekat IM 14 hari tu, bukan tahu hari tu, lama dah, 5-6 tahun lepas, seorang perempuan dia sakit. Kemudian bila bomoh daripada, dia kata bukan bomoh, perawat tradisional dari utara datang, bawa satu mangkuk. Dia kata pada perempuan ni, awak ni sakit kan, kalau awak ni sebenarnya kena sihir dengan patung siam. Pada patung tu dicucuk jarum, saya akan tarik patung siam tu dari jauh, sebatang jarum saya charge RM50.
Jadi dia charge dia charge RM50, maka mangkuk kosong tu ditutup dengan kain kuning, tarik keluar daripada mangkuk tu patung siam. Patung siam tu ada dalam 20 batang jarum lebih. Jadi 20 batang kali RM50, sekurang-kurangnya dia kena bayar RM1,000 lebih lah. Jadi itu kebolehan Tok Bomoh tu. Maka saya tanya pada akak tu, sihat ke lepas buat? Dia kata tak sihat juga. Saya kata sebenarnya akak dah kena tipu dengan Tok Bomoh ataupun Uskun. Kenapa demikian? Macam mana orang ini mempunyai kebolehan bawa barang yang gaib dari jauh ni? Kerana berdasarkan surah An-Naml ayat 39, memang itu ada kelebihan jin ifrit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit berkata kepada Nabi Sulaiman, Ifrit ni daripada golongan jin, dia kata kepada Nabi Sulaiman, wahai Sulaiman, aku akan bawakan kepada kamu singgasana Balqis. Singgasana Balqis ketika itu berada di negara Yaman ataupun negara Sabak ketika itu namanya, bawa ke Palestin di kota Taman Tergantung Babylon. Katanya di Iraq, ada kata di Palestin. Jadi aku akan bawa kepadamu singgasana Balqis sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, wahai Sulaiman. Dan sesungguhnya aku amatlah kuat gagah untuk membawanya lagi amanah. Jadi dalam ayat ni ulama menegaskan memang ifrit antara kebolehan dia boleh bawa barang dari jauh. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang jenis bila dia rawat, dia boleh tarik barang dari jauh. Dia boleh bawa batu permata, dia bawalah apa-apa yang tak ada depan mata. Itu salah satu tanda uskun. Kalau dukun, pawang, bomoh tu memang confirm dia boleh bawa. Tapi yang ini nampak macam perawat Islam tapi dia bawa barang dari jauh, maka itu salah satu tanda uskun. Antara contoh lain ialah ada yang terlibat tarik batu permata. Pun ada yang tarik batu mata jadi cincin. Nak pakai cincin tak ada masalah, tak ada masalah tuan-tuan. Bahkan sunat pakai batu akik, batu zamrud dan sebagainya, tak apa. Tapi masalahnya ialah terlalu bergantung kepada batu permata, lalu menyangka batu-batu inilah yang memberi kehebatan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan kisah scammer di Kampung Tiram kan. Dia beli batu serai dekat Taman Kerang, harganya dalam RM20, RM30. Dia tanam dekat laman rumah dia letak pokok serai, dia biarkan dalam 5-6 bulan pokok serai tu dah mula membiak banyak. Maka bila dia bubat orang, dia panggil orang tu, dia kata awak ni sakit sekian-sekian ni, kalau nak tambah tenaga, nak kuat, malam ni kita ada upacara khas tarik batu serai. Jadi orang ni tanya, batu tu daripada mana? Daripada alam gaib, kata. Jadi malam ni datanglah. Jadi orang pun datanglah malam tu. Bila masa bulan mengambang tu, dia sendiri suruh pesakit tu tarik pokok serai tu. Cabut. Tengah cabut, tengok celah-celah pokok serai tu ada batu permata. Batu serai. Dia kata harga batu serai ni yang ditarik dari alam gaib ni harga RM500. Bayangkan melabur RM20, tunggu 5-6 bulan dekat dapat RM500. Lepas ni boleh tuan-tuan buat kerja macam ni jadi scammer. Jadi batu kaca. Batu kaca. Harga RM20 je tuan-tuan. Jadi jangan percaya sangat pada mereka yang jual batu yang dikatakan ada hikmah, ada kelebihan-kelebihan tertentu. Kerana kita bimbang, kita bukan setakat ditipu oleh manusia, bahkan ditipu oleh jin. Ni geng-geng scammer belaka ni. Allah Ta'ala berfirman, wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas. Dan syaitan itu mereka ini mempunyai kebolehan sebagai pekerja yang membina bangunan dan juga menjadi penyelam untuk mengambil mutiara batu permata dalam perut bumi. Tuan-tuan kalau tuan-tuan tengok Raja Bomoh Malaysia tu, siapa? Ibrahim Maczin. Dulu sebelum kes MH370, memang saya dah pernah ikut dia punya ni. Saya tengok dia ni pandai tarik barang batu zamrud. Dia ambil daun hijau tu, dia ramas, tiba-tiba keluar batu zamrud warna hijau. Tu memang kelebihan dia. Jadi kebanyakan orang yang ada kelebihan tarik barang dari jauh ni, khususnya kalau batu permata, barang-barang antik dari perut bumi, emas, duit, tarik duit sekali, itu adalah contoh uskun.
Ada yang kata dia tarik duit tu duit judi. Jadi kalau tarik duit judi, boleh ke kita pakai duit judi untuk kegunaan? Tak boleh. Dia kata duit faedah pun tak boleh sebab syubhat. Dia kata duit awak tak bayar zakat, jadi awak asnaf ke nak ambil duit zakat orang? Jadi semuanya tak, sebenarnya itu penipuan. Baik. Yang ketiga, ni yang ketiga, yang terakhir, bagi seorang yang kalau kita nak tahu dia ni uskun atau tidak, biasa mengenakan syarat yang pelik. Yang pertama tadi, melihat benda yang jauh, yang tak ada depan mata, boleh ramah, boleh tilik. Yang kedua, bawa barang dari jauh atau barang gaib. Yang ketiga, dia ni mengenakan syarat-syarat yang pelik-pelik. Antaranya syarat apa? Senjata tajam. Dia minta apa? Dia minta pelanggannya untuk membayar pengeras berupa sebilah pisau, sebilah keris, sebatang jarum, ataupun baru ni saya dengar ada satu ilmu dipanggil ilmu 7 par, daripada 7 par. 7 par besi untuk buat apa tak tahu dia kata. Daripada 7 par, dari 7 par, iaitu pahat, paku, parang, apa lagi saya ingat, 7 benda yang patah, sifatnya patah. Paku yang patah, parang yang patah, pahat yang patah. Dia ambil besi-besi itu lalu dia dibuat macam pendinding. Kata Tok Mo nak bagi tajam dan mujarab rawatan yang dibuat. Jadi tuan-tuan, kalau dia minta senjata tajam tu, memang dia nak guna, nak pergi menebas ke, nak buat sebagai senjata untuk perlindungan, tak apa. Tapi ni tak, dia minta sebatang jarum. Sebatang jarum yang kita kata, kalau sebatang jarum buat apa? Jadi kalau tuan-tuan nak uji betul tak yang diminta tu adalah dia nak guna atau kerana dia nak bagi pada belaan yang dia damping tu, tuan-tuan diminta sebatang jarum, bagi satu bekas jarum. Kalau dia kata saya tak nak satu bekas, saya nak satu je, nak sebatang je, itu maknanya dia memang ada syarat tertentu yang dia kena patuh. Kalau dia kata dia nak keris batang, satu sebilah ke, ambil 3-4 bilah bagi pada dia. Itu contoh. Yang kedua, ada jenis ni dia minta mahar. Maharnya antaranya ialah contoh duit 1 sen, duit 25 sen atau 55 sen. Dia kata upah 100 tapi kena tambah 25 sen. Tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau tuan-tuan bayar RM100, kata tak apalah Tok Mo, saya bagi RM50 lah tambahan 150, tak payahlah 25 sen tu. Dia tak nak, dia nak 25 sen juga, mesti ada. Itu tanda-tanda yang pelik, tuan-tuan kena hati-hati. Walaupun nampak gaya dia macam seorang ustaz bila buat rawatan. Yang ketiga, kadang-kadang minta bahan makanan. Antara dia minta contoh pulut kuning, sebiji ibu garam, 3 biji telur mentah. Kalau kita kalau dia guna tu, dia minta tu untuk tujuan dia masak, tak apa. Contoh dia kata 1 bungkus garam, gula sebungkus 1 kilo, tak apa. Minyak 1 paket, tak apa. Ni tak, dia nak minta jumlah yang pelik. Garam tu nak ibu garam 1 tu je. Kalau telur tu nak 3 biji yang mentah. Kalau tuan-tuan nak uji dia ni betul tidak, cuba bagi 1 sarang. Beli telur ayam 1 sarang, bagi Tok Moh, tak apalah, saya bagi 1 sarang. Dia takkan nak. Sebab biasanya perjanjian dia dengan makhluk tu mengendaki dia ambil 3 atau jumlah yang tertentu. Saya pernah cerita dulu, ada seorang di Raub, dia berubat. Tok Moh tu kata lepas berubat, bermutus ubat, kena bagi ibu garam sebiji. Lepas 3 hari dia tak bagi. Tok Moh tu datang cari dia, kata tolonglah bagi segera, sebabnya benda tu dah mula makan diri dia. Sebab apa yang sebenarnya perjanjian menyediakan barang-barang ni sebenarnya perjanjian antara dia dengan makhluk yang dia bersahabat itu. Okey. Yang keempat, kadang-kadang diminta juga darah, peluh, kain, baju yang kita pernah pakai yang ada kesan DNA. Okey. Kalau dia minta kain, baju, bagi baju yang belum dipakai. Biasanya dia takkan terima. Dia nak benda yang ada DNA kita. Sebab itulah golongan kahin atau uskun ini, dia sebenarnya diminta, dia buat syarat tu bukan saja-saja, tapi atas permintaan makhluk yang dia dampingi. Okey, baik. Saya bawa satu hadis tentang kesan kita. Contoh kalau kita berubat, kita berubat dengan seseorang, orang ni minta sebatang jarum saja, atau dia minta sebiji
ibu garam saja, atau dia minta telur ayam sebiji je, dan kita bagi dengan anggapan kita kata, alah benda ni kecil saja, tak ada nilai. Kita tengok apa yang Nabi SAW ceritakan tentang larangan memberi sembarang pemberian kepada sembahan. An Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Tariq bin Shihab bahawa Nabi SAW bersabda, dakhala rajulul jannah fi zubab, seorang lelaki, Nabi kata, masuk syurga kerana seekor lalat. Seorang lelaki kita ni masuk syurga kerana seekor lalat. Wa dakhala rajulun an-nar fi zubab, dan seorang lelaki juga masuk neraka kerana seekor lalat. Pelik tuan-tuan. Lalat yang dah mati, yang tak ada nilai pada pandangan kita, boleh menyebabkan kita sama ada ke syurga atau ke neraka. Maka sahabat bertanya, wa kaifa zalika ya Rasulullah, macam mana berlaku demikian ya Rasulullah? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanam la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Telah berjalan dua orang lelaki, dua orang ni berjalan, lalu mereka sampai di satu kampung, yang mana kampung ini, kaum atau penduduk kampung itu menyembah satu patung berhala, dan seseorang pun tidak boleh melepasi kampung itu kecuali orang itu memberi sesuatu dahulu kepada patung ataupun sembahan itu. Faqalu li ahadihima, maka kata penduduk kampung kepada dua lelaki tadi, dia kata kepada salah seorang, dia kata, qarrib, berilah sesuatu kepada patung ini. Kata lelaki itu, laisa indi syai'un, aku tak ada apa-apa. Maka kata orang kampung itu kepadanya, qarrib walau zubaba, berilah sesuatu walaupun lalat yang sudah mati. Faqarraba zubaba, lalu lelaki itu dia ambil lalat yang dah mati, dan tak ada niat apa, dia kata lalat tak ada apa, dia letak je sebagai nak bagi kepada patung itu, sembahan itu. Fakhallu sabilahu, lalu orang kampung membenarkan dia lalu. Maka Nabi kata perbuatan itu menyebabkan dia dakhalan nar, maka orang tu masuk neraka. Walaupun pada pandangan dia lalat tu tak ada apa nilai, bagi je sebab nak lalu jalan tu. Wa qalu lil akhar, dan orang kampung tu berkata kepada seorang lelaki lagi, qarrib, berilah sesuatu sebagai pemberian. Maka kata lelaki itu, ma kuntu li aqraba li ahadin syai'a min dunillahi azza wa jalla, aku tak akan beri apa pun, sesuatu apa pun kepada selain daripada Allah Ta'ala. Fadarabu unuqahu, lalu orang kampung mematahkan, memukul lehernya, maka mati lelaki itu. Nabi kata fadakhalal jannah, maka orang tu masuk syurga. Itu tuan-tuan, nilai lalat yang bagi kita tak ada nilai itu sebenarnya boleh menyebabkan masuk syurga atau neraka. Jadi kita sama juga, kalau dalam kita ni sakit-sakit kan, tak tahu nak berubat mana, pergi hospital, doktor kata awak ni macam tak sakit, lalu kita pun carilah seorang perawat. Lalu kita nampak orang ni macam bagus, macam ustaz, lalu kita pergi, dia pun ambil tasbih, dia pegang tasbih, dia pun teropong melalui lubang tasbih. Oh, awak ni sebenarnya kena buatan orang. Kita nampak, sebab ni saya cerita kes yang berlaku betul di Gombadak. Seorang perawat ni, dia memang kupiah dia tajam tu, kupiah tajam, serban hijau, pakai jubah putih, sarung tangan ni. Dia kata tak boleh sentuh orang ni, haram, dia kata. Jadi dia ambil tasbih, dia teropong kita melalui tasbih tu. Awak ni sebenarnya dekat rumah awak ni ada sekian ni, awak ni kena buatan orang ni. Lalu kita pun percaya, dan bila dia berubat, dia pun minta apa? Contoh dia minta pengerasnya 25 sen. Kita tengok dalam poket ada RM50, dia minta 25 sen. Bagi kita 25 sen sikit sangat. Lalu kita bagi duit 25 sen. Sama macam keadaan orang ni, bagi dia lalat ni tak ada apa-apa, lalu dia pun bagilah lalat itu kepada sembahan itu. Kita tak nampak sembahan, tapi sebenarnya lelaki tadi, uskun tadi tu, dia mempunyai rakan sekutu daripada kalangan jin dan syaitan. Jadi perbuatan kita beri upah pengeras tu 25 sen tu boleh menyebabkan kita masuk ke neraka. Sebab tu tuan-tuan, kena hati-hatilah, sebab zaman sekarang ni memang terlalu ramai skamer, banyak uskun yang ada, dan kita alhamdulillah Kementerian Kesihatan pun sedang dalam usaha untuk menguatkuasakan Akta Perubatan Tradisional Komplementari. Semua pengamal-pengamal perubatan tradisional, khususnya perubatan Islam, perlu berdaftar dan juga perlu menjalani saringan untuk menentukan mereka ni patuh syar'i atau tidak. Jadi sebagai kesimpulan tuan-tuan, kuliah pada malam ni, kita kena kenal uskun
walaupun orang ni, perawat ni nampak macam seorang ustaz, tapi kalau ada salah satu daripada 3 ciri ni, pertama boleh meramal benda gaib, tahu benda-benda rahsia. Yang kedua, dia boleh buat benda-benda pelik, bawa barang dari jauh yang tak ada depan mata, boleh bawa barang yang gaib dan sebagainya. Dan yang ketiganya, kalau dia ni menetapkan syarat-syarat yang pelik, yang kita rasa tak logik, maka kena hati-hatilah, kita bimbang, kita terjebak ke dalam apa yang Nabi katakan, larangan bertemu dengan kahin. Kerana orang yang bertemu dengan kahin, pertama dia kufur terhadap apa yang Nabi sampaikan. Yang kedua, amal ibadahnya tak akan diterima oleh Allah Ta'ala selama 40 hari 40 malam. Jadi sia-sia je kita beribadat dalam keadaan Allah murka. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan beri manfaat pada kita. Tuan-tuan ada nak tanya soalan ke? Ada? Ya. Ha? Di mana? Ha? Itulah contoh uskun. Dia gini. Kalau kita jumpa ustaz ni kata, ustaz tolong ikhtiarkan barang saya hilang, dia buat sembahyang hajat, tak apa, itu okey. Tapi kalau dia kata, oh barang awak ni sebenarnya ada dekat belakang pokok ni sekian tempat, dia menilik beramal, tu tak boleh. Kalau hilang barang, kita minta dia ikhtiarkan dan kita sama-sama ikhtiar, dia solat hajat, itu salah satu ikhtiar untuk cari barang hilang. Bukan dia meramal kat mana tempat. Tapi kalau dia beramal, dia boleh tahu kat mana tempat dan dia boleh siap bagi tahu. Tak apalah, esok bersikap tu balik punya. Itu soalan macam dia dah tahu satu perkara gaib, maka kena hati-hatilah. Okey. Jangan tuan-tuan asal je dia buat sembahyang hajat dapat jumpa barang, ni uskun. Tak, bukan. Kena hati-hatilah. Dia kalau dia meramal ataupun dia boleh bawa barang dari jauh, ditarik basikal awak ada dekat bawah jambatan tu. Siap boleh beritahu kat mana. Itu uskun lah tu. Okey, ada lagi 1 minit lagi soalan? Ya. Itu contoh lah tu, dia boleh menilik. Itu menilik lah tu. Dia menilik menggunakan tasbih, dia tahu benda gaib. Tuan-tuan kalau terjumpa pun, kalau tuan-tuan tak percaya tak apa, main-main je. Tapi jangan jadi amalan pula, aku saja nak pergi jumpa, tak boleh lah. Kalau kita tahu memang dia menilik macam tu, sebaik-baiknya hindarilah, sebab takut kita terjebak. Okey, wallahu alam. Dah masuk isyak, kita berhenti setakat ni. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfir